Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum ayuha tullab wa talibat? Wa ad'ukum fi sihhatin jayyidatin. Wa aqul lakum Ramadan karim atau Ramadan mubarak bi qudumi syahri al-mubarak, syahri Ramadan al-mubarak. Jadi Ustaz ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa. Jadi kita sambung sikit kelas online kita. Kita masuk tajuk balaghah, iaitu berkenaan dengan tajuk al-iqtibas. Al-iqtibas. Jadi pelajar boleh rujuk nota intensif yang Ustaz telah beri sebelum ini. Jadi al-iqtibas ini, apakah yang dikenali sebagai al-iqtibas ini? Jadi al-iqtibas ini ialah tazinu al-kalam bi syai'in min asalibil Quran awil hadithin nabawi. Al-iqtibas ini ialah menghiasi ataupun memperelokkan kata-kata dengan sesuatu daripada uslub Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita bercakap dalam percakapan kita seharian, kita menggunakan uslub ataupun ayat daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masukkan dalam ucapan kita seolah-olah kita yang bercakap. Tetapi sebenarnya ayat itu ayat yang kita ambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita petik ayat daripada Al-Quran, kita akan sebut qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Atau kalau kita sebut hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata. Tapi ada masa-masa ni kita cakap itu tanpa kita merujuk bahawasanya ayat itu ayat Al-Quran ataupun ayat itu adalah ayat hadis, dan kita terus cakap saja. Sedangkan ayat itu datangnya daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita memberitahu kepada orang bahawasanya ayat itu adalah ayat Al-Quran. Contoh dia atau ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, alaikum an ta'muru bil ma'ruf. Wajib ke atas kamu melaksanakan ataupun menyeru kepada ma'ruf, kebaikan, wa an tanhau, dan juga melarang anil munkar, kemungkaran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu, sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Jadi kita bercakap dengan orang ini, wahai saudara-saudaraku, kamu kena melaksanakan ataupun kena menyeru kepada ma'ruf dan kena mencegah kemungkaran, dan orang yang bertakwa di kalangan kamu adalah orang yang mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tanpa kita memberitahu bahawasanya itu adalah ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat Quran ada sebut atamuruna an-nasa bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian dalam Al-Quran ada Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bila kita bagi ucapan, kita bagi pidato, kita terus sebut ayat Al-Quran ini dengan uslub bahasa kita sendiri. Tanpa kita ambil sebiji daripada ayat Quran tu, kita ada ubah sikit ayatnya untuk membawa maksud yang sama, tetapi dari segi uslub, gaya bahasanya itu datangnya daripada gaya bahasa kita. Tanpa kita ambil copy paste sebiji Al-Quran itu ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia, kita bagi contoh ayat Quran. Dalam Al-Quran Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Maka kita tukar uslub dia itu, maka kita tambah innamal mu'minuna wal muslimuna ikhwatun. Bila kita nak bercakap dengan orang, kita tambah ayat itu tanpa kita copy ayat Al-Quran yang original ni, kita tambah. Ini yang dipanggil iktibas. Kita tambah dengan uslub bahasa kita. Dalam itu disebut mukminun saja, kita tambah dengan perkataan muslimun. Innamal mu'minuna wal muslimuna ikhwatun. Bukannya tujuan kita ni nak mereka Al-Quran, tidak. Tetapi kita nak memperelokkan ucapan kita.
Nah, kita nak menghiasi ucapan kita itu dengan kita guna uslub Al-Quran. Sebab uslub Al-Quran dengan hadis Nabi ini merupakan uslub yang paling tinggi nilai bahasanya. Tak ada lagi yang lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Cuma kita ambil Al-Quran dan hadis itu, kita dah ceritakan dengan gaya bahasa kita sendiri. Contoh dia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita pun iktibaskan ayat itu tadi, maka kita bercakap innasyaitana yuwaswisu sudurin nas. Innasyaitana yuwaswisu suduran nas. Sebenarnya syaitan ini mengwas-waskan hati manusia. Jadi asal ayat dia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kita tukar dia menjadi innasyaitan yuwaswisu suduran nas. Kalau hadis Nabi pula, contoh dia kullu ma'rufin sadaqatun. Maka kita tukar uslub dia tadi itu, kita kata fa inna kulla ma'rufin sadaqatun. Kita tambah perkataan fa inna di sini. Sungguhnya setiap perkara yang baik itu adalah sedekah. Ataupun ayat innamal a'malu binniyat, kita tambah kana a'malukum binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan kamu itu dikira berdasarkan niat. Maka kita iktibas. Kita pinjam ayat Al-Quran itu dan kita tukarkan mengikut uslub bahasa kita tanpa kita mengubah makna asal ayat Al-Quran itu tadi ataupun hadis Nabi SAW. Jadi yang paling senangnya iktibas ini ialah kita ada penambahan perkataan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis. Contoh dia tadi ni, innamal mu'minuna ikhwatun, kita tambah satu lagi perkataan wal muslimun. Sebab ayat Quran dengan hadis Nabi SAW ni, dia memang kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW ni, Nabi punya perkataan atau percakapan ni dia pendek, tapi dia mempunyai makna yang besar. Jadi kalau sepatutnya innamal mu'minuna ikhwatun ni pun lengkap sudah maksud dia, tapi kita nak tambah lagi wal muslimun. Jadi kita pindah, jadi kita buat penambahan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ayat dia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kita tukarkan innasyaitana yuwaswisu suduran nas, tanpa kita mengubah makna asal ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi ini yang dipanggil sebagai iktibas. Paling mudah nak buat iktibas ni, kita tambah huruf fa, contoh dia contoh macam ni kan, fa inna, tambah huruf inna ataupun innama sebagai iktibas, iaitu kita tambah perkataan lain dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Jadi insya-Allah kita akan bagi latihan selepas pada ini. Jadi harap pelajar boleh fahamlah apa yang dimaksudkan dengan iktibas, iaitu kita menambah, kita memperelokkan ucapan kita dengan kita menggunakan uslub Al-Quran dan hadis, dengan kita datangkan dengan uslub bahasa kita sendiri tanpa kita merubah makna ayat Al-Quran dan hadis itu tadi. Cuma kita kasih seolah-olah macam kita yang sebut, tapi sebenarnya iaitu adalah ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.